Semarang pergi KL niat nak bercuti 3 hari. Pergi hari Ahad niatnya nak balik hari Khamis. Hari nak balik itu ada kematian muhtari di sana, terpaksa balik hari Sabtu. Bagaimana dengan solat jamak qasar yang telah dibuat 3 hari pertama duduk di KL itu? Baik. Dengar baik-baik, siapa yang nak pergi daripada Terengganu ke Kuala Lumpur 3 hari atau kurang, maka dalam perjalanan dia musafir, boleh jamak qasar. Dalam perjalanan balik ke Terengganu dia musafir, boleh jamak qasar. Tapi sampai di KM berapa hari nak duduk? 3 hari. Maka orang yang nak duduk 3 hari masih bernama musafir yang singgah di Kuala Lumpur. Bila nama musafir masih boleh jamak dan qasar. Hari pergi tidak dikira, hari balik tidak dikira. Contoh begini, hari ini hari Jumaat, kita bertolak pagi tadi pergi ke Kuala Lumpur. Nah, kita nak duduk apa mana? Nak duduk 3 hari. Bila nak duduk? Nak duduk Sabtu, Ahad, Isnin. Bila nak balik? Selasa. Hari ni hari mana pergi? Hari Jumaat. Faham? Hari nak balik? Selasa. Jumaat hari pergi tak kira. Selasa hari pergi tak kira. Tinggal berapa hari? Sabtu, Ahad, Isnin. 3 hari musafir lagi. Ingat tak? Faham lagi tu? Tapi nak balik hari Rabu, maka kita bernama pemukim Kuala Lumpur. Hari ni hari Jumaat bertolak tidak dikira. Rabu hari balik tidak dikira. Tinggal 4. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari duduk. Namanya pemukim Kuala Lumpur. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Tapi soalan ni dia nak duduk 3 hari saja, nak balik hari Isnin. Tiba-tiba hari Isnin mati pula pok saudara dia, dengar dia nak balik derah, kejut mati. Contoh. Maka hari yang 3 hari sudah dia jamak, hukumnya sudah sah. Ini pandangan sebagian fuqaha. Okey. Soalan seterusnya, duduk main spray basikal kena tangan, hak kasar-kasar buang dah. Sari nampak hak aluh-aluh, hak aluh di maaf. Al-qalil kal adami. Sikit aluh sangat seperti tidak ada. Faham? Sunat kita bersih licin. Tapi haluh-haluh di maaf. Nampak terang, nampak terang. Cak apa cak tau? Abang nampak terang dia panggil. Tak boleh. Kena bersih. Kerana dia mani min usul ma ilal udwi. Bila besar dikira dia menghalang dari sampai air kepada anggota wuduk. Soalan seterusnya, kalau kita sedekah, duit kita tak akan berkurang, malah bertambah. Kalau kita kadang-kadang tinggal solat dan tengok benda haram, Allah balas dah apa yang kita sedekahkan. Baik, dia bersedekah tapi dia duk tengok benda haram. Contoh, dia suka tengok punggung awet. Dah irang tu cari punggung. Tapi berakhir sedekah. Faham? InsyaAllah kalau daripada duit yang halal, Allah terima. La yaqbalullahu salat, la yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah Taala tidak penerima daripada perniagaan yang tipu daya. Contohnya harta sengelak. Jadi termasuk harta yang haram. Kalau musdekah daripada harta yang haram, tak terima. Jadi musdekah dapat pahala insya-Allah, dan mu tengok yang haram itu dosa. Jadi istighfar. Soalan seterusnya, masa rakaat dan sujud boleh tak baca subhanallah sekali je? Dia nak baca sekali je, tapi tengok punggung kopang sama. Tapi sujud nak baca sekali. Patutlah baca banyaklah. Dah mu suka tengok benda haram. Dia begini. Itu bukan rukun semayang, itu sunat semayang. Dan sunat itu sunat hai'ah, baca tasbih dalam rakaat dan sujud. Nabi membaca 3 kali. Nampak? Nabi membaca 3 kali. Dan ada riwayat Nabi membaca 2 kali. Dan sekali. Itu semuanya menunjukkan harus. Jadi sekurang yang sempurna 3 kali. Bila kita perlu bergerak cepat, sekali sudah memadai. Contoh, waktu sudah pendek atau kita sedang semayang dan imam sudah mendirikan solat fardu, kita sekali kan sudah di dalam solat sunat kita. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la, dan terus angkat. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, 3 kali itu yang terbaik. Soalan seterusnya, apakah hukum sebelum solat fardu Bilal membaca surah Quran dengan sangat kuat dan mengganggu orang? Dia bacaan ayat Quran pada speaker, pada pembesar suara, itu bukan sunnah. Jadi kita bacakan mengikut keadaan. Adapun azan dia adalah syiar.
lebih kuat, lebih baik. Nah, siapa dengar siapa ke Pulau Kapah bang di Kuala Ibad, tak apalah, itu syiar. Adapun tarahim, bacaan sebelum subuh, bacaan sebelum zuhur, maka jika tidak mengganggu tak ada masalah. Jika ada komplain daripada orang budak-budak tak boleh nak tidur dan sebagainya, maka kita sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha. Nah, maknanya jiran-jiran pun dapat mereka senang hati, kita Bilal pun senang hati dapat baca juga walaupun tidak sekuat baru-baru ni. Faham lagi? Itu yang terbaik. Soalan seterusnya, kawan saya mempunyai mertua yang ego terhadap menantu. Apakah salah kalau dia tidak mengaku salah? Suka mencari salah, sombong dengan diri walaupun usianya sudah tua. Macam mana nak atasi masalah ini? Dia gini, kereta kalau dah lama payah sikit nak baiki. Faham lagi? Dia gitu je lah, orang gitu kau dah kalau tua masalah. Faham lagi? Tua sangat dah, jadi nak tegur payah. Dia kata dia makan haji motor dulu. Nampak tak? Aku makan haji motor dulu darimu gitu. Nah, jadi tapi gitulah adinun nasihat, teruskan menegur. Kalau kita rapat dengan dia, dia mudah menerima teguran kita. Nah, kalau kita baik dengan dia, kita suka dengan dia, dia mudah. Pasal orang tua dia gitu. Kalau kita pun tak apa nak rapat dengan dia, payah nak dengar. Nah, kereta gitu lah. Kalau awak mari yang tokek pomeng nak mari kereta sebuah macam nak mampu gitu. Kalau start aja nak mampu. Kereta bila kereta Myvi bila 2019. Okey. Tapi kita kata Datsun lama dah tahun 62 tak okey beli itu. Allah ayah lalu pomeng. Garu pada pasal apa? Memang masalah. Payah nak baiki, betul tak? Air orang tua gitu lah. Nah, payah orang tua payah. Nah, motherboard repuk dah. Kita beli minyak wangi 100 ya. Luar negara kita jual 1000, boleh tak? Kita pakai PT kita. Minyak wangi itu memang orang mau dan famous. Boleh. Ini ramai orang dipanggil reseller. Di sini minyak wangi itu harga 1000. Tapi kalau di UK setengah-setengah tempat boleh dapat dengan 200 ya je. Jadi dia pun beli 200 ya di sana, 3-4 tahun balik jual sini, harga di sini boleh ya. Yang tak bolehnya benda itu keperluan orang ramai. Macam telur, ayam, itu tak boleh. Orang tak beli, tak boleh, susah orang. Faham tak lagi? Tapi minyak wangi tak bakar, tak apa. Nah, jenis lain banyak lagi dah. Jadi benda tu bukan benda yang dikawal, bukan benda keperluan ruji makanan tempatang. Tak. Tengok-tengok keadaan dah. Nah. Bak ni, saya ada kenal beberapa orang reseller lah, duduk di UK lah. Dia orang beli macam perfume. Di sini yang ori 800 satu. Contoh 100 ml. Nah, di sana lebih kurang 400. Jadi ambilnya upahnya ini jual di sini 500, ditolak sini 500 saja dengan tambang 20 riyal. Nah, 520 habis. Jadi kita nak bayar sini 800 ke 520 dinum. Bayar 520. Beg tangan orang puang kan. Nah, di sini ada di pavilion dalam 4000 jenis tu. Di sana harganya 2200 je contoh. Nah, basikal road bike dan sebagainya. Nah, itu murah. Itu tak ada masalah harga di sini. Soalan seterusnya, bolehkah kita ahli politik pergi merayakan rumah orang kafir menjamu makan? Merayakan rumah orang kafir dan menjamu makan. Bukan begitu. Pergi merayakan, bukan beraya. Merayakan. Mu jangan masuk capur. Jangan marah deh. Pergi beraya kau tahu. Beraya, pergi beraya. Bolehlah pergi beraya. Apa dah jiran-jiran kita. Tapi tak boleh buat perkara-perkara yang syirik. Adapun pergi meraihkan sembahyang di berhala tak boleh. Faham tak? Kerana larangan pergi ke tempat berhala. Faham lagi? Adapun rumah tak apa. Dia beraya selamat tahun baru Cina dia, kita jirang kita. Nah, kita pergi aja minum air boleh eh? Faham? Islam ajar kita kahwin orang jauh. Kalau keturunan Said berkahwin sepupu sepapat, anak beranak yang Said Yaman dengan Said Lubnan, tak ada masalah kan? Lah, apa dah? Masalah pun boleh dah. Nah, dia kata kalau keturunan Said Yaman nak kahwin dengan Said Lubnan, boleh dah. Asalkan hak Lubnan tu nak pemung. Faham lagi? Nah, ada masalah
Cuma kalau kita jauh, bukan Nabi, bukan agama suruh kahwin yang jauh. Maksudnya kalau dia di luar daripada keluarga lebih afdal. Bukan makna jauh ke Kalibat cari orang minum Surabaya kan gitu leloh kan. Faham? Maksud jauh ni bukan jauh apa benda ni, destinasi jaraknya tu. Jauh itu dari segi nasab. Faham? Jadi kalau kahwin sepupu dia dekat sangat. Faham lagi? Jadi mak kita adik-beradik. Jadi hak tu ledah. Jadi tidak berkembang keluarga itu. Jadi kalau kita kahwin tak ada kena-ngena, Kalibat kahwin dengan hak Sungai Lembing, tak ada kena-ngena. Jadi 80 keturunan orang ini dengan 80 orang sini jadi nak beranak. Itu maksudnya. Nah, soalan seterusnya. Khatib baca perlahan sangat. Bang pun tak berapa dengar. Nak buat macam mana? Gitulah, kalau tak ada orang dia lah. Nak orang tak ada orang lah dia. Tapi kalau ada orang lain lah. Sebab tu bila Abdullah bin Zaid dia yang mimpi azan, dia cerita pada Nabi SAW, Nabi tak suruh dia jadi muazzin. Nabi kata mu pergi ajar kalimah azan ini kepada Bilal bin Rabah, dia akan jadi muazzin. Kenapa? Fa innahu anda sultan minka, kerana Bilal bin Rabah nak banding dengan kamu penduduk Madinah, dia paling kuat suara. Jadi nak khabar sini dalam bab azan kena kuat. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, jauh mana sampai suara muazzin semua menjadi saksi pada hari kiamat. Ini kadang-kadang koho tu kadang-kadang kalau masalah spekar tu lain lah. Tak, syok sekut apa semua. Tak, memang kuat dah spekar tapi suara tak ada. Jadi duduk kat kolah pun tak dengar dah. Dah mayang dah. Jadi susah lah orang ramai dah. Orang nak jawab pun dah cari padilat jawab azan tak boleh. Dak butik nah. Boleh tak kita beriman dengan ilmu batin alam gaib? Tak usah belajar lah hari ni. Fardu ain wajib. Ni nak cari lebih apa benda? Ilmu fardu ain, ilmu akidah, biar kenal Tuhan, kenal Nabi, kenal malaikat. Faham? Ilmu fiqh, sah batas sembahyang, mandi, wuduk gitu gini, baca Quran, tajwid. Faham? Kemudian ilmu tasawuf, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah. Itu tiga tu wajib. Ilmu batin benda apa? Faham lagi? Pasal apa manusia ni dia suka pelik. Dia minta doa atas imam, baik tulis kau doa. Nak buat baca sikit, kita tulis di kertas sikit, kita nak apa, faham? Tu imam pun tulis Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak ambuh ni orang ramah hok pelik sikit. Ada ke orang gitu, faham? Tu imam tu dia molek ni molek kali ni daripada Quran ni. Nabi baca apa ni? Rabbana atina fid dunya. Tahu dah tapi bunyi je macam orang dengar. Orang tu kanjar belaka. Ada doa gitu. Tu imam panasang tulis dia pun baca. Nanti baru doa bunyi pelik. Dah ambil doa. Ni masalah nak pelik dah kan. Nak zikir nak bunyi pelik. Tujuan dia. Ada orang nyekik tu. Dia tapi dah amal kapun dia sekor dua. Kalau ramah punah negara ni. Dia berzikir bukan nak rapatkan diri pada Allah, bukan nak kasih sayang Allah. Berapa mu berzikir? Dia kata sebab kalau baca zikir ni 77,000 kali, kita renung gelas pecah. Ada tau. Ada. Jadi bila dia gelong ke gelas, pecah gelas. Tapi kena baca 77,000 kali. Kita jawab muda. Pada mu netakat nak gelas pecah, ndak ayah 77,000 kali sampai 2 hari lebih mu ambil tukur kau. Faham lagi? Dak leloh ngak. Ini masalah. Wirid nak pelik bunyi. Kita ni untuk siapa? Kan kita ni nak cari keredaan Allah. Sebab belajar ala-ala gaib itu. Di manakah abang JKK menghilang? Dulu sentiasa ada masa kuliah. Dia teringat lagi. Nama apa? Lupa dah kita.
Orang bakar buah. Orang buah. Dulu kita sebut je bunyi. Ada. Sehat-sehat. Tak kena COVID. Ada. Soalan seterusnya. Apa pendapat Ustaz, kahwin dulu ke beli kereta dulu? Saya nak kahwin dulu, mak suruh beli kereta dulu. Jawabnya kalau mu kahwin dulu pun tak ada masalah, memberi kereta dulu pun tak ada masalah. Tapi oleh kerana mak mu nak naik kereta sangat, sukakan hati mak mu. Kerana tak ada dah mak, pergi mana-mana pun DIY, tak ada tu seorang ni. Biar dia suka. Faham lagi? Lepas tu dah mu sukakan hati mak mu, berkat amalmu tu Allah mudahkan perkahwinanmu nanti. Faham lagi? Soalan seterusnya. Betul ke semayang sunat mak panggil wajib berhenti? Dengar baik-baik. Kalau solat fardu tak boleh berhenti. Kalau orang panggil, malaikat Nabi panggil. Tapi kalau solat sunat tengok. Kalau tak apa tak berhenti, teruskan semayang sunat. Tapi kalau jadi marah mak, sedih mak kita tak berhenti, maka wajib berhenti, kata setengah ulama. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ayah beri hadiah kepada anak, ayah boleh ambil semula. Adakah ayah saja, toki, mak kira ke mana? Hadisnya sebut, nasnya ayah. Haram ambil balik pemberian melainkan seorang ayah daripada anak. Faham lagi? Itu mana ijma' ulama. Kita beri barang ke orang, kita beri ke handphone ke dia kerana kita baik, bersedia dia. 2 minggu lepas tu kita gaduh balah dengan dia, kita minta balik, haram. Faham lagi? Jangan minta balik ke orang. Ada orang dia bercerai, dia minta balik gelang, dia beri ke bini dia. Bini dia pun beri ya. Dia makan haram, harta haram. Nabi kata macam makan mutoh. Tu jangan, kita bagi dah ke orang. Tetapi yang boleh ambil balik, Nabi kata ayah beri barang pada anak. Ayah anak nak beli motor, ayah beli motor. Ingatkan nak pergi sekolah, ayah pergi berlomba congek motor. Ayah kata orang tengok aku, orang ambil gambar muduk congek motor. 3 kali dah ni, jadi ayah ambil balik. Tak dosa ayah, tidak buruk siku. Ayah pula congek. Itu ijma' ulama. Ada pun mak ulama kias, sebagian fuqaha mengatakan maka termasuk sama seperti ayah ialah ibunya. Dan ada lagi fuqaha sambung tauqi ayah kepada ayah. Jadi forok kepada usul. Soalan seterusnya, apakah hukum sapu ambil air semayang pada tubuh kita untuk mengeringkan rambut? Hukumnya makruh jika tidak ada sebab. Contoh, kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk ambil towel, ambil tuala, ambil tisu lap, buang air wuduk, makruh. Faham? Tapi kalau ada sebab tidak makruh. Contoh, muka kita ni ada luka. Ada luka-luka. Contohlah kena duri ke apa, kita ambil wuduk, lepas ambil tu terus lap kerana pedih. Harus. Kenapa makruh? Kerana air wuduk itu asarul ibadah, kesan-kesan ibadah. Kan wuduk itu ibadah, maka kesan ni ialah air-air yang ada pada muka dan anggota badan kita itu. Jadi kita buang kesan itu tak berapa comel, tapi tidaklah haram. Soalan seterusnya, saya tampal hadis di asrama perempuan, katil 2 tingkat, ada papan bawah, saya tampal situ. Lepas tu ada orang tidur katil tingkat atas, tidur bawah, apa hadis tepat bawah, apakah hukum? Tak boleh. Ini katil 2 tingkat, dia ambil hadis, dia tampal di sini, nanti orang sini pijak pula. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan dilarang menulis ayat Quran pada tepi-tepi dinding masjid, yang boleh jadi orang menyandar punggungnya hala ke ayat, ataupun orang bercakap kaki akak buah atas ayat. Tak boleh. Kalau tinggi, ulama tidak kata haram. Faham? Sebab tu dilarang letak stiker ayat Quran pada punggung-punggung kereta. Nampak tak? Kerana ada kemungkinan keberangkalian orang cakap sandar punggung dan sebagainya. Atau pijak dan sebagainya. Jadi mu jangan letak di tepi kerana dia akan pijak situ. Soalan seterusnya, satu ketika nanti Dajjal keluar, perempuan kena ikatkan, tapi dia ikut Dajjal pula. Macam mana nanti? Bukan ikat, ambil tangan ikat gitu.
Maksudnya jagalah ahli keluarga kamu daripada fitnah. Lebih-lebih lagi ketika sudah keluarnya Dajjal. Bukan nanti keluar Dajjal kita jaga anak isteri kita duduk di rumah. Maksudnya orang perempuan boleh keluar rumah, tapi tidak macam orang laki-laki. Ni perempuan zaman kita ni macam lelaki. Faham? Pukul 12 malam dia biar jalan lagi perempuan. Pukul 11.30 malam tu biar lagi balik pukul 2. Betul tak? Tu. Itu sudah bersalahan dengan konsep Islam. Islam mengajar lain. Waqarna fi buyutikunna. Allah kata hendaklah kaum perempuan itu lebih banyak duduk di dalam rumah dengan penuh kemuliaan. Keluar ketika hajat. Nak lagi makan apa lah. Ni macam orang perempuan sekarang dah macam laki-laki. Bebas ke sana kemari pukul berapa pun. Betul tak? Jadi sekarang pun sudah terkena fitnah, apatah lagi di zaman Dajjal. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah beza antara fiqh dengan usul fiqh? Fiqh itu al-fahmu. Kalau kata ilmu fiqh itulah yang ulama susun dengan bab taharah, kemudian pada bab semayang, bab azan, bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab korban, lepas tu bab muamalat, lepas tu bab munakahat, lepas tu bab jinayah. Itu fiqh. Kalau usul fiqh, ilmu-ilmu tentang prinsip-prinsip fiqh, tentang amar, tentang nahi, tentang asbab, tentang haram. Itu lain pula. Dia ada lagi qawaidul fiqh, kaedah fiqh pula. Jadi yang wajibnya belajar ilmu fiqh qadar yang kita beramal dengannya. Puasa, zakat, haji. Bolehkah kita bercerita sakit kita pada orang lain? Adakah ia elok? Tak apa cerita. Boleh. Kita cerita ke orang sakit. Saya nak khabar saya sakit ni. Boleh. Kerana kita mengharapkan doa daripada dia. Ataupun kita bila kita bercerita ke orang itulah dapat kita rasa lebih ringan penderitaan kita. Boleh. Yang tak boleh melampau batas. Orang tak dan duduk sakit 3 hari dah sakit dah nak cakap sakit lama. Faham? Itu baru lugar apa dengar. Faham lagi? Jadi banyak sangat keluh kesah. Tak boleh. Jadi yang terbaik kita diam. Kita khabar kepada yang boleh beri sembuh. Siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Bukan tak boleh, tapi tidak disukai banyak merungut sakit. Faham? 3 hari tu hari sakit lutut, bisi bangun tau. Bisi bangun penuh Facebook pada cerita tu. Faham lagi? 3 hari 3 hari sakit lutut. 3 hari dah. 3 hari dah mok. 3 hari 3 hari ingat 3 minit 3 hari ni tak boleh bangun ni. Kita pun tanya balik, dah awak boleh bangun apa hari? Marah dia. Awak boleh bangun 40 tahun. Tidak ingat pula. 40 tahun boleh jalan, 33 hari baru. Tu. Allah suka tak kita? Tak suka. Betul tak? Soalan yang ketiga sebelum akhir. Suami saya ada lapan taklid berbunyi kalau kita bersetubuh jatuh talak. Bolehkah lapan taklid itu ditarik balik? Jumhur ulama pendapat muktamad mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tak boleh tarik balik dah. Ada satu kaul dalam mazhab Hambali boleh tarik balik. Itu dhaif, kaul yang muqabil bagi kaul yang muktamad dalam mazhab Hambali. Maksudnya pendapat yang kuat, 4 mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali tak boleh tarik balik. Jadi dulu orang sudah tanya soalan ini pada tahun 1999. Orang tanya dah. Jadi kita tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Susah hati selalu. 2-3 hari lepas tu kita tanya almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Bombing di Pondok Kuala Ibai. Tu ulama tu pakar rujuk fiqh tu. Faham lagi? Negeri Terengganu tu orang Fatani, arwah. Tahun 99 kalau tak silap. Assalamualaikum, salam. Dia keluar dapat kami. Sebab kita pernah tanya dia kalau ada pelik-pelik ingat soalan. Dah lepas jawab jumpa dia.
Jadi dia pun ambillah kitab, keluar baca kitab fatwa apa dalam mazhab Hambali. Dia kata gini, pendapat 4 mazhab tak boleh, tapi ada satu kaul dalam mazhab Hambali membolehkan. Jadi sampai sekarang pun kalau orang tanya, itulah jawapan kita. Pandangan 4 mazhab yang kuat tak boleh, satu kaul dalam mazhab Hambali membolehkan. Okey. Soalan seterusnya, tapi pelik kok, taklik kalau jimat jatuh talak, tak kepelek lagu tu. Orang nikah tu suruh apa? Nak suruh jimat ke nak suruh main pipong? Faham tak lagi? Tak. Jadi pelik-pelik tu. Orang lelaki ni bodoh kok dia. Lelaki ni ego kok. Ego satu tempat boleh ego. Motosikal ego. Auto je boleh, Yamaha ego. Orang lain Allah benci belaka kalau ego. Jangan ego. Tapi kalau yang mustahil, itu tak jadi taklik. Kalau awak bernafas lepas pada ni jatuh talak. Jadi bini dia pun 2 jam lebih berpeluh kawan tu, takut jatuh talak. Faham? Itu tak sah taklik gitu. Faham? Ada pula bernafas. Saya nikah di Siam cara Islam, tapi tak dihebohkan untuk mengelakkan maksiat. Maksudnya saya nikah dengan pasangan cara Islam, tapi tak daftarlah Jabatan Agama. Hakikatnya kami dah halal kan, sebab dah nikah cara Islam dekat Siam. Baik, dia nikah di Siam. Jadi adakah sah? Jawabnya sah tak sah, kena rujuk kepada mahkamah syariah. Qadi akan tanya siapakah jadi hakim, siapa jadi saksi, siapa yang jadi wali, pengantin, kedudukan pengantin perempuan, pengantin laki-laki macam mana, apakah status pengantin perempuan ketika akad nikah. Sebab tu orang yang nikah di luar tempat yang tidak diiktiraf, contohnya, maka dah rujuk pada qadi setempat. Qadi maksudnya ulama yang akan mengeluarkan hukum sah atau tidak. Kalau mu tanya gini, kita nak kata ke mana? Betul, kena rujuk. Jadi mahkamah syariah akan ada hakim, dia akan tahu, dia akan cek. Kita kena beri maklumat. Tak sah ni kalau gini. Sah. Batu orang tanya saya, nikah lari di Siam, di Thailand, sah atau tidak? Jawabnya ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang cukup syaratnya, walaupun walinya tak jadi wali, melantik wali yang lain, wali hakim, tapi cukup syaratnya dalam fiqh, sah. Yang tak cukup syarat, tidak sah. Yang akan nyata sah atau tidak itu hanyalah pihak berkuasa. Dari segi fiqh, ustaz mana boleh jawab? Faham lagi? Sebab bila kita tanya gini, secara ringkas saja jawapan. Macam faraid, kadang-kadang ditanya tu tak betul, jadi kita jawab soal pun jadi tak, jawapan kita tak betul. Dia kata ayah mati meninggalkan harta, kami ada adik-beradik lah. Faham lagi? Mak, saya adik-beradik puan 2 orang, adik-beradik lelaki 2 orang. Jadi ustaz yang jawab ikut dia kata tu lah. Tiba-tiba salah. Sebab apa? Sebab tak khabar, toki ada lagi. Ayah si mati tak khabar, jadi lain tak baginya, lain yang bagi. Itu masalah. Jadi kena pergi di mahkamah syariah. Kemudian senaraikan. Masa tu siapa pengantin ni, alamat pengantin ni pengantin ni, kaitan dengan ni walinya ni, begini. Sah. Nak daftar di sini, daftar. Tidak sah. Cuma gini, walaupun sah pun kahwin lagi itu hukumnya haram. Baru dengar tak? Kenapa haram? Kerana kita mengaibkan ibu bapa kita sendiri. Betul tak? Ibu bapa kita yang bersusah payah membesarkan kita, sampai masa kahwin kita tak khabar kita lagi. Sedih tak ibu bapa? Sedih tak? Aib tak dia dengan orang kampung? Marah tak pada kita? Marah. 3 perkara ni kita sengaja buat, haram tak pada ibu bapa kita? Dan kalau Allah kata wabil walidaini ihsana, dan akan 2 ibu bapa kamulah patut kamu berbuat yang terbaik. Itu kena jaga. Tapi kenapa kita sanggup susah malukan ibu bapa kita? Kerana perempuan. Betul tak? Itu fitnah. Soalan yang kedua sebelum akhir. Saya kerja tukang rumah, isteri saya ada emas, saya boleh tak terima zakat? Saya tukang rumah, isteri saya ada emas, saya boleh tak terima zakat?
Zakat benda tu. Dia tukang rumah. Dia tukang rumah, mu orang miskin ke orang kaya? Maksud kaya dalam bab zakat bukan ada kereta 40 buah. Maksudnya dia nak pendapatannya 1,000 sebulan dan dia dapat 1,000 atau lebih, bagi kaya. Cukup makan. Faham lagi? Miskin ini dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 900. Tak mampu sampai 1,000. Itu panggil miskin. Fakir ni dia perlukan 1,000 sebulan tapi dia hanya dapat 400 setengah atau ke bawah. Itu panggil fakir. Jadi mu tukang rumah hak kaya ke miskin? Nak tahu situ. Kaya dah mana boleh terima zakat. Faham lagi? Atas nama fakir. Tapi kalau mu mu'allaf boleh. Walaupun mu kontraktor kelas A, pendapatan 1 juta sebulan tapi baru masuk Islam, boleh terima zakat atas nama mu'allaf. Faham lagi? Tapi kalau mu tidak atas nama mu'allaf, atas nama fakir, atas nama miskin, mu tidak miskin. Tapi kalau mu memang kerja tukang rumah tapi bukan tukang gaji mahal tu, suruh beki dapur, nolak dah bayar. Upah lah berapa? Upah 1,500, bayar 800. Pak sudah dak bayar. Faham? Tukang nak beli pahat apa dah dak piti. Ada gak tukang susah gitu. Ada yok terima zakat. Dah bini ada mah. Maksud ada mah ni bukan token mah. Maknanya ada barang kemah. Ada barang kemah masih lagi melayakkan kamu terima zakat. Tapi janganlah siapa duduk 1/2 kilo sebelah. Sini 1/2 kilo, sini 1/2 kilo, celetiak 2 kilo. Nampak tak? Itu bukan orang panggil barang kemah tu. Dan soalan yang terakhir pada malam ini. Mana? Itu lagi. Tentang mengayu basikal je lah. Main basikal. Pakai yang apa tu rumput. Apa gembok. Siapa tanya? Orang basikal tanya. Baik. Boleh tak saya kutip ilmu sorang-sorang, beramal sorang-sorang? Saya tidak sebarkan dekat orang awam. Saya dah aktif media sosial dan pemalu bila di luar. Dia kata dia nak belajar ilmu sorang-sorang. Maksudnya sorang-sorang yang mu belajar dengan mu sorang. Ke benda maksud dia? Dia nak belajar sorang-sorang, nak amal sorang-sorang. Apa maksud dia? Ada guru tak? Tak ada guru, tak boleh. Man la syaikhanullah, man la syaikhal lahu fa syaitanu syaikhullah. Barang siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitan akan mengambil kesempatan untuk menggodanya. Faham lagi? Tak usah kata ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, alif betul. Kita tak pernah berguru. Kita beli buku, baca alif betul. Boleh baca dengan betul? Tak boleh. Huruf hijaiyah. Tak boleh. Alif betul, baru hijaiyah. Jadi kena berguru. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu mesti dengan berguru. Guru sikit atau ramai tak ada masalah. Sekurang-kurang 1 guru. Sekurang-kurang sempurna 3 guru. Lebih ramai guru lebih baik. Nak amal seorang-seorang tak apalah. Hak amal seorang. Tapi hak amal ramai tak boleh. Mungkin nak amal ramai. Faham lagi? Ni sampai mayang raya seorang rumah pasal malu. Faham lagi? Baca kerbah seorang hadirin. Faham? Bunyi seorang diri. Jadi masalah. Tak usah malu. Jangan malu untuk melakukan perintah Allah. Yang malunya kita mencuri, minum arak, nak berzina, nak berjudi. Faham? Itu baru malu. Soalan yang terakhir daripada Ustaz Nasrul kita, Hafizu kita. Kayuh basikal. Pakai baju ketat. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki. Baik, soalan yang terakhir, laki-laki berbasikal. Ini sukan berbasikal, riadah berbasikal, pakai baju ketat. Nampak betul apa tu? Nampak betul Angry Bird. Ni Ustaz sebut nampak betul Angry Bird. Nampak betul zakar. Faham lagi? Gini, laki-laki memakai pakaian yang ketat di luar rumah hukumnya makruh. Contoh dia pakai luar ketat lagi jabat. Luar selek tu lah, luar jabat ketat, bekas pahanya, bekas punggungnya, bekas pinggang, makruh. Faham lagi? Bukan pakai yang basikal lagi hot biasa, casual, makruh. Perempuan haram
Kerana fitnahnya lebih besar. Ini pandangan fuqaha. Tapi kalau laki-laki yang macam sebut tadi, sukan-sukan berbasikal ke apa, ke gimnastik ke apa, atau pakai sukan apa ni, main K1 ke apa kan, pakai spender sampai nampak bentuk kemaluan, hukumnya haram. Berdosalah dia. Tu kita kena betulkan baliklah. Kita tengok sukan di Terengganu ini tidak dikawal oleh pihak pemerintah. Kita nak takat agamawan sebut saja, tidak buat apa bendanya kesannya. Mestilah pemerintah keluar buat satu peraturan. Kita tak mampu laksanakan hukum keseluruhan hukum Islam kerana kita hanya memerintah di sebuah negeri. Kita bukan federal. Kita tak mampu nak lakukan hudud, nak melakukan ta'zir. Faham tak lagi? Kerana kita hanya negeri. Tapi ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kaedah kita, bila kita tak mampu nak buat semua, jangan tak buat langsung. Apa yang kita mampu untuk kuasa negeri, buatlah. Faham? Buatkan peraturan tak dibenarkan bersukan dalam negeri Terengganu, berpakaian ketat. Sampai jadi fitnah. Kalau budak 16 boleh tahan kira lagi walaupun haram. Ni putih dah rambut. Masih lagi Angry Birds spare tu beg. Faham lagi? Beti turun atas basikal tak nampak lagi. Turun pergi minum air. Kakak. Belakang punggung 2 teh dah belah. Itu haram. Walaupun basikal mu harga 30,000. Tapi yang nampak Angry Birds tu basikal sibuk lebih nampak. Faham lagi? Dan sebenarnya kita boleh pakai lebih lagi. Kalau di sebelah Eropah, bulan 10 sampai bulan 12, semua road bike, sukan-sukan lumba basikal di luar, yang di luar, mereka menggunakan seluar panjang dan tebal suit dia tu. Molek-molek ada, masih profesional, masih bertaraf 5 bintang, masih dalam keadaan gaji mereka juta-juta dibayar setahun. Kita kelas raung kapung nak buat lawa apa jadi mengaitkan begitu semua. Jadi kita nak pihak pemerintah segera buat satu peraturan, keluarkan, hitam putihkan, gazetkan, iklankan. Mula sekian hari bulan, kita akan letak penguasa kuasa untuk larang benda ni, dan kita akan selalu up benda ni dalam media sosial untuk jadi lebih baik. Kerana kita ini bukan sebarang-barang jamaah yang memerintah. Kita jamaatul Islam, biar ada konten Islam daripada negeri yang lain, betul tak? Jadi buat denda. Okey, kalau pakai lagi kena takat, denda. Contohnya RM10. Pasal apa? Pasal pakai seluar pendek. Awak orang laki-laki besar dah, RM10 kena. Baik, pergi kasih. Jangan ribu-ribu pula. Dan RM10 jadi apa? Dia rasa segan dan rasa bersalah walaupun RM10. Di Aceh, undang-undang Islam, dia nak buat semua hudud tak boleh kerana bertentangan dengan undang-undang di Jakarta yang menjadi federal. Mereka autonomi, tapi mereka buat apa yang mampu. 30%, 40% hukum Islam sudah diterapkan. Jadi kita tengok dekat roadblock tu, perempuan yang pakai ketat dikenakan RM10. Tak sampai, lebih kurang RM6 duit kita. Kalau dia Indonesia 300, 200, 100 ribu itu. 100 ribu tak sampai, rasanya 60 ribu sedenda dalam 20 riyal gitu ataupun 8 riyal gitu saja. Keluar ketat. Dah sikit ni kita dah untuk berasa insaf. Buat peraturan supaya rasa bersalah. Batu undang-undang Islam dah orang minum arak 40 batang bukan kuat. Pelang peh tapi orang tengok dah dia akan jadi insaf. Bukan nak watang, nak suruh dia sakit, nak suruh dia mati. Jadi RM10 denda. Pasal apa? Awak perempuan pakai luar ketat, nampak punggung, naik basikal apa semua. Tak boleh. RM10 denda. Fatimah binti Drama RM10. Bayar sekarang juga. Tidak telefon orang mari bayar sini. Itu akan mengubah keadaan. Betul tak? Ni duk kolok kau bunuh. Jadi mudah-mudahan pihak kerajaan dengar saranan ini dan mereka segera membuat perubahan.
Mohon maaf kerana terlebih masa. Mudah-mudahan kalau tidak banyak sedikit kita ambil manfaat pada malam ini daripada perhimpunan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.